Selamat pagi semua. Okey, tajuk kita hari ini ialah tajuk 7 iaitu seni ukiran. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Nama cikgu Asera Angeline, boleh panggil cikgu Asera. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan prinsip asas seni ukiran. Kedua, mengenal pasti alat dan bahan seni ukiran. Inilah hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, cikgu harap pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran ini. Pengenalan ringkas kepada tajuk kita hari ini. Seni ukiran, ia menghiasi istana, rumah, masjid, pintu gerbang, senjata, alat permainan, alat memasak, dan pengangkutan. Ia sebagai penghias, pelengkap reka bentuk dan mempunyai falsafah serta pegangan masyarakat pada masa itu. Rumah tradisional 99% dihiasi ukiran iaitu di tiang, seri, kekisi, tingkap, pintu, tangga, dan cucur atap. Prinsip asas seni ukiran ada dua, iaitu aspek bahasa seni visual dan aspek kaum. Aspek bahasa seni visual ini ialah garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, harmoni, irama dan pergerakan dan kesatuan. Aspek kaum pula ialah prinsip ketuhanan, hubungan sosial dan kepercayaan. Ini adalah contoh motif yang diulang menimbulkan kesan harmoni dan tenang. Seperti yang di penjuru ukiran ini, seperti yang kita lihat, ia menimbulkan kesan harmoni dan tenang sebab dia berulang. Okey, kepelbagaian bentuk dan rupa seni ukiran melalui seni kaligrafi. Ini adalah seni kaligrafi. Contoh seterusnya, motif disusun dengan tepat dan seimbang. Ia mewujudkan unsur ruang. Ini adalah unsur ruang. Ini juga ada ruang di sini dan ruang di sini. Semuanya ada ruang. Okey. Motif bunga besar di tengah mewujudkan penegasan. Maksudnya di sini, penegasan ini ialah sesuatu yang lain daripada yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam gambar ini, hanya ada satu motif bunga yang besar dan otomatik masa kita lihat ini, kita akan terus tertumpu kepada sesuatu yang pelik. Itu ialah lumrah manusia. Memang kita akan tengok sesuatu yang pelik dahulu sebelum kita tengok keseluruhan. Itulah maksud penegasan di sini. Motif bermula di suatu punca, melingkar dan berliku-liku. Prinsip irama dan pergerakan. Seterusnya, motif flora ada garisan yang menghasilkan jalinan yang berliku-liku dan bersimpang siur. Maafkan cikgu sebab ada banyak kesalahan ejaan di situ. Okey, daripada aspek kaum pula, bermula dari kaum Melayu, ia fokus motif floral, lambang keindahan, alam dan nilai keagamaan. Contoh, konsep awan larat. Tumbuhan keluar dari suatu punca. Ia membasut prinsip ketahanan iaitu segala bermula daripada Allah. Okey, kedua, tumbuhan tidak menegak atau melentik jauh ke luar ruang yang bermaksud prinsip hubungan sesama manusia. Ini adalah satu contoh daripada ukiran kayu kaum Melayu. Seterusnya, kaum Cina, ia lebih kepada motif haiwan iaitu naga yang bermaksud kemewahan dan kekuasaan. Ini antara satu contoh dia. Kaum India pula bermotifkan burung merak, gajah dan bunga teratai. Ini bermaksud ketuhanan dan kesucian. Itu ialah kepercayaan mereka. Sama juga seperti Cina. Motif haiwan iaitu naga ini mereka percaya ia melambangkan kemewahan dan kekuasaan. Untuk suku orang asli, ia fokus kepada bentuk-bentuk patung, iaitu kepercayaan animisme. Semua tahu kan kepercayaan animisme ini apa? Ia lebih percaya kepada ada sesuatu itu ada roh. Semua macam batu itu ada roh, patung ini ada roh, semua. Macam itulah kepercayaan animisme. Seterusnya, alat dan bahan seni ukiran. Okey, yang pertama yang cikgu tunjuk ini, gambar-gambar ini ialah alat seni ukiran.
Pertama, pahat. Pahat ini berfungsi untuk menebuk, membuang, dan melicinkan bahagian dasar kayu. Semasa kita membuat seni ukiran, kita memerlukan pahat ini untuk menebuk, membuang, dan melicinkan bahagian yang kita inginkan ataupun yang kita ingin buang. Gergaji kecil ini berfungsi untuk potong bahagian kayu yang tidak diperlukan. Ini semua mesti tahu tak? Ia seperti gergaji biasa juga, cuma ini lebih kecil. Ketam kayu ialah berfungsi merata dan melicinkan permukaan kayu. Kedua, ini ialah mesin jigsaw. Ia elektrik. Fungsi dia memotong dan menebuk bahagian lengkungan. Pisau wali pula berfungsi membuat silat, mengikis dan melicinkan silat. Gandin kayu ini pula yang seperti tukul, macam kalau ada yang pernah tengok cerita Thor. Okey, penukul dia macam ini kan? Okey. Kalau ini ialah ini ialah alat seni ukiran. Fungsi dia mengetuk pahat dan menebuk kayu. Seterusnya, kikir pari. Fungsi dia merata dan melicikkan ukiran kayu tersebut. Getar atau ketar berfungsi membentuk kayu peringkat permulaan. Dan akhir sekali, alat dia ialah kertas pasir atau daun mempelas. Daun mempelas ini cikgu tidak letak contoh di sini. Jadi pelajar boleh rujuk di teks ataupun ada di Google. Type saja daun mempelas, akan keluar contoh-contoh di situ. Ia berfungsi melicinkan permukaan ukiran. Bahan seni ukiran pula terdiri daripada kayu-kayu. Okey, tips untuk memilih kayu ini ialah kita kena tengok daripada kehalusan kayu, urat kayu, kayu itu tua ataupun kering. Ini antara contoh kayu yang baik, iaitu kayu meranti merah, kayu cengal, kayu merbau dan kayu jelutong. Okey, ini pula ialah bahan kemasan. Hasil seni ukiran menjadi menarik dan tahan lama. Itulah fungsi kita membuat kemasan selepas kita membuat ukiran. Varnish. Satu lapisan yang keras, kuat dan bersinar untuk melindungi permukaan kayu. Ia berkilat, tahan lama, kalis air dan warna kayu kekal. Shellac pula, permukaan dia cantik, berwarna, mudah digunakan dan mempunyai lapisan perlindungan yang kuat. Kalis air, tapi tidak tahan lama. Dia tidak seperti varnish. Varnish tadi, dia lebih tahan lama dan warna kayu itu akan kekal. Shellac tidak. Okey, itulah perbezaan kedua-duanya. Ini yang contoh berus yang boleh kita gunakan. Motif ukiran kayu terdapat motif flora, fauna, motif kosmos, geometri dan sebagainya. Okey, pertama ialah motif flora. Unsur flora jenis menjalar atau berbunga dikaitkan dengan kedatangan agama Islam. Yang pertama ini ialah motif daun sulur kacang, motif bunga jejari bunga, buaya, motif bunga kiambang, motif bunga ketumbit, motif bunga melur, gerak nasi, bunga kerubung, bunga matahari, dan bunga cempaka Tanjung. Motif ini terhasil daripada dia terhasil daripada daun yang sebenar dan dipermudahkan bentuknya untuk dijadikan motif dan digunakan di ukiran kayu. Motif flora yang seterusnya ialah bunga raya, bunga cempaka, dan bunga ketam gurih. Ini pula ialah motif fauna, motif gambar fauna yang diabstrakkan. Fauna seperti itik. Ini motif itik pulang petang. Dia masih mengekalkan ciri-ciri itik tersebut. Ini kepala dia, badan dia, ini seolah-olah itik kan. Sebab itu dia dikatakan diabstrakkan. Dia bukan menggunakan image sebenar itik tersebut. Cuma dipermudahkan dan diabstrakkan. Cuma ciri-ciri dia saja yang ada. Okey, inilah kelingai ikan, kepala cicak, motif lebah bergantung, motif ayam belaga dan motif kuda laut.
Untuk motif kosmos pula menggunakan unsur alam, motif awan boyan, motif awan semayang, awan telepok, dan motif matahari. Motif kosmos ini bermaksud yang alam semesta, yang di atas-atas, di langit-langit. Itu kosmos. Ini matahari dia kelihatan seperti motif yang memancarkan, seperti kita lihat kalau matahari kan dia menempiaskan cahaya. Inilah kelihatan dia cahaya-cahaya dia begini. Itulah motif matahari. Oke, seterusnya motif geometri. Rupa bulatan dan segitiga yang disusun secara selari dan berulang. Unsur geometri Islam. Terdapat di masjid, surau, istana, dan rumah. Ini antara contoh-contoh motif geometri. Motif kaligrafi juga kita sentiasa lihat di masjid, surau, pintu rumah, dan rehal. Ciri Islam, tulisan dan jawi daripada Al-Quran. Gabungan motif flora dan geometri. Ini contoh-contoh yang cikgu dapat daripada Google juga. So, cikgu pernah lihat orang membuat Al-Quran di Shalam. Masa cikgu belajar di UiTM masa itu, cikgu pernah masuk sekali di tempat orang membuat kaligrafi ini. Ukiran-ukiran inilah mereka pernah buat. Cikgu pernah lihat sendiri, tapi cikgu tak ada ambil gambar masa itu, jadi cikgu ambil gambar di Google saja untuk contoh-contoh ini ya. Okey, pola corak ukiran. Pola ini bentuk, diagram atau model untuk sesuatu ukiran. Ada 3 jenis pola iaitu bujang, pemidang dan pelengkap. Motif bujang ini dikenali pola putu. Hanya menggunakan satu motif, tidak terikat atau bersambung-sambung. Motif tumbuhan kosmos atau objek lain. Motif bujang ini dia, kalau kata mudah dia tunggal. Dia satu je motif di situ. Itulah motif bujang. Ini contoh yang cikgu dapat. Motif pemidang pula dikenali pola bingkai. Ada di pemidang bahagian rumah atau peralatan. Contoh almari, tepak sirih, cucur atap, dulang kayu. Motif unsur sederhana dan berbelit-belit. Ini kita boleh lihat di rumah-rumah tradisional orang Melayu dahulu. Atau di istana zaman-zaman dahulu memang ada ini di pemidang almari, di pemidang bahagian rumah atau peralatan. Motif pelengkap pula dikenali pola induk, gabungan ciri bentuk pola bujang dan bentuk pola pemidang. Bahan lengkap motif unsur tumbuhan iaitu akar, batang, buah, dahan, daun, tek dan sulur. Okey, ia dipanggilkan motif pelengkap kerana ia digabungkan antara pola bujang dan pola pemidang. Jadi ia lebih boleh dikatakan semua ada di sini. So itu dia motif pelengkap. Jenis ukiran kayu. Ukiran layang. Ukiran tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul. Ia bermotif ringkas, teknik guris di permukaan kayu. Ukiran terdapat di perabot, almari dan katil. Teknik guris ini dia cuma guris macam tu je. Dia bukan nebuk ke dalam. Dia cuma guris macam menggaris je. Itu ukiran layang. Excuse me. Okey. Ukiran tebuk timbul bersilat. Ukiran tidak tembus. Motif diukir dan timbul mempunyai silat. Ukiran terdapat di peti kayu, daun pintu, tiang rumah Melayu tradisional. Ini cikgu pernah lihat juga semasa cikgu membuat kajian. Cikgu membuat kajian dahulu di untuk assignment rumah-rumah tradisional orang Melayu. Di UiTM Shah Alam, cikgu pernah pergi ke museum, kalau tak salah cikgu ialah Museum Negara. Dan dalam museum itu ada kawasan untuk kita melihat rumah-rumah tradisional orang Melayu dahulu di bahagian luar, dan di dalam dia baru ada alat-alat zaman purba dan sebagainya. Di situlah cikgu lihat ukiran tebuk timbul bersilat ini. Okey, seterusnya adalah ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran tidak tembus. Motif diukir dan timbul, tidak mempunyai silat. Ukiran terdapat di perabot, senjata dan barang hiasan. Ukiran tebuk tembus silat
bersilat, ukiran adalah tembus, motif diukir dan dibalas pada bahagian belakang, mempunyai silat. Ukiran terdapat di kikisi, perabot, dan sekatan ruang rehat. Ini adalah kalau belajar perasaan ada di cerita-cerita lama, ada satu dia ada satu yang untuk menghadang satu-satu ruang tu ada dia tebuk-tebuk ukiran-ukiran begini. Kalau pelajar perasaan di situ ada contoh-contoh dia ataupun pelajar boleh tengok di Google, type saja ukiran tebuk tembus bersilat. Okey, yang terakhir ialah ukiran tebuk tembus tanpa silat, ukiran tidak tembus. Motif diukir dan timbul, tidak mempunyai silat. Ukiran terdapat di perabot, senjata dan barang hiasan. Ini contoh dia. Ukiran dia nampak rata saja. Terusnya kita pergi kepada bentuk-bentuk silat. Tujuan silat untuk hasil ukiran cantik dan menarik. Seperti yang kita lihat tadi kan, yang contoh-contoh, dia sangat cantik disebabkan oleh ada bentuk-bentuk silat ini. Okey, silat belah rotan. Ia jenis ini membentuk separuh bulatan seperti rotan yang dibelah dua. Silat leper pula, corak silat ini menyerupai silat belah rotan, tetapi sifatnya lebih leper dan rendah. Ini contoh dia. Ini cikgu ambil saja di buku teks. Jadi kalau pelajar ingin lihat lebih jelas, pelajar boleh jok ke dalam buku teks. Okey. Ini pula silat serong. Corak dihasilkan secara menyerong, melengkung atau mencuram dan menimbulkan bentuk di bahagian tepi. Silat dada tuma pula diukir lengkung di tengah bunga. Bentuknya seperti silat belah rotan. Tetapi bentuk pada bahagian cembung dipelbagaikan. Ini contoh dia silat dada tuma. Dan terakhir ialah silat Minangkabau berasaskan bentuk atap rumah orang Minangkabau, iaitu mempunyai batas di tengahnya dan serong di kedua-dua tepinya. Bahagian tepi ukiran ini menyerang dan lebih rendah. Bahagian tengahnya pula lebih tinggi dan tajam. Ini contoh dia seperti yang cikgu cakap tadi ada di buku teks kalian. Ataupun pelajar boleh search saja di Google atau YouTube. Sekarang semua di hujung dari. Ini ialah seni ukiran kaum-kaum lain. Kaum Cina, seperti di slide yang pertama tadi, cikgu telah terangkan, kaum Cina lebih mementingkan motif daripada hewan iaitu naga kerana ia melambangkan keuntungan. Motif kacang tanah pula melambangkan kehidupan serta berkekalan. Kaum Sabah, ia dipanggil kahui ukil. Kahui kayu, ukil ialah ukiran. Kayu ukiran. Seni ukiran kaum Bajau pada sarung dan hulu parang. Lambang budaya dan corak kehidupan mereka. Motif serimpak, cili dan paku pakis. Motif-motif ini juga boleh pelajar lihat di baju-baju tradisional orang Sabah. Untuk kaum India pula, seperti yang juga telah cikgu terangkan tadi, ia motif gajah melambangkan kekuatan, unsur ketuhanan, ukiran pada pintu dinding, tiang rumah dan kuil. Kalau ingin melihat dengan lebih jelas, pelajar boleh ajak ibu dan bapa pergi ke kuil India untuk melihat dengan lebih dekat dan dengan lebih jelas. Di situ pelajar boleh tengok ukiran yang mereka buat sangat cantik sebab cikgu pernah tengok sendiri. Memang cantik sangat-sangat. Okey, ini ialah kaum Sarawak. Seni ukiran terdapat pada terabai atau perisai. Terabai atau perisai ini ialah peralatan perang kaum Iban. Dibuat dari kayu keras. Ia mempunyai pelbagai motif seperti naga, harimau dan pacat. Pacat diukir pada senjata melawan musuh, lambang status sosial. Terdapat juga pada tiang keliring, iaitu tempayan yang berisi abu mayat dan tulang. Digunakan oleh kaum Sekapan dan Punan Bah. Ukiran untuk kaum Iban ataupun Dayak banyak juga boleh dilihat di pakaian tradisional, juga alatan perang seperti yang dikatakan tadi, terabai atau perisai
dan juga di ilang. Ilang ini kalau bahasa Melayu dia dipanggil samurai. Samurai kah? Bukan. Parang. Parang tapi panjang. Oke, di situ pelajar boleh lihat di bahagian pemegang ilang itu ada ukiran-ukiran yang sangat cantik. Kaum orang asli, suku Jahud dan Mahmeri. Ukiran bentuk arca, patung, dan topeng. Untuk kaum Mahmeri, diperbuat dari kayu keras atau nyirih batu. Seni ukiran dipengaruhi kepercayaan dan tahyul. Gambaran mitor, san moyang. Kaum Jahud pula seni ukiran dipengaruhi kepercayaan dan alam gaib, yaitu gambaran wajah Tuhan dan hantu. Ini ialah contoh-contoh produk berasaskan seni ukiran. Kerana pada masa kini, ukiran dihasilkan untuk menghiasi dan melengkapkan sesuatu reka bentuk. Ini adalah perabot. Seperti yang cikgu cakap tadi, dia yang untuk memisahkan ruang nih. Inilah dia. Ia sejenis daripada perabot. Kategori perabot lah. Ini senjata seperti cikgu terangkan juga tadi. Ini ada untuk kaum orang Iban. Dia ada di ilang yang untuk senjata mereka berperang. Ini ialah perahu. Ukiran di perahu dan congkak. Okey, terima kasih. Slide kita habis di sini. Jika ada soalan, pelajar boleh ajukan soalan di ruangan chat di WhatsApp, grup WhatsApp kita semua. Pelajar boleh, dan kalau pelajar ingin lebih untuk lebih memahami, pelajar boleh jok dan baca semula teks. Tajuk seni ukiran. Okey, terima kasih semua kerana memberikan tumpuan.